電力キュンキュン始めるよ Let's go! キュンからの逆キュンからのバッキュンからのドッキュンからのパッキュンからのズキュン今だ気になるあの子に Assalamualaikum, kami akan membuat perbincangan untuk subjek POL 3033 Perancangan dan Pembangunan Lestari dengan tajuk Cabaran dan Strategi ke arah pembentukan komuniti lestari. Pembangunan mampan atau pembangunan lestari ialah satu rangka pemikiran yang telah dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan konsepnya diterangkan dalam Laporan Suruhanjaya Battleland 1987 sebagai pembangunan yang memenuhi keperluan generasi pada masa kini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang dalam memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Pembangunan mampan mempunyai 17 matlamat yang boleh disebut sebagai matlamat pembangunan lestari dengan agenda untuk pembangunan dan keselamatan manusia dan bumi. Matlamat pembangunan mampan ini juga merangkumi pelbagai jenis pembangunan bagi membasmi kemiskinan, meningkatkan mutu kesihatan dan menangani perubahan iklim. Idea kepada terwujudnya pembangunan mampan adalah semasa berlakunya revolusi perindustrian iaitu pada separuh abad ke-19 di mana masyarakat barat mula mendapati dan menyadari bahawa aktiviti ekonomi dan perindustrian yang dilakukan oleh mereka telah memberikan kesan yang besar terhadap alam sekitar dan keseimbangan sosial. Terdapat 4 aspek utama dalam pembangunan mampan iaitu masyarakat, alam sekitar, budaya dan ekonomi yang saling berkait antara satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan dalam proses melakukan pembangunan. Kemampanan adalah satu digema dalam memikirkan masa depan dengan memikirkan pertimbangan alam sekitar, masyarakat dan ekonomi seimbang dalam usaha mencapai kualiti hidup yang baik. Pembangunan mampan juga mengambil kira langkah-langkah yang perlu diambil tindakan dan perhatian demi memastikan bahawa isu alam sekitar yang sedang dihadapi pada hari ini tidak menjejaskan dan mengancam kehidupan pada masa akan datang. Komuniti lestari adalah komuniti yang ingin diwujudkan oleh semua negara termasuklah negara Malaysia kerana komuniti lestari diperlukan untuk memastikan kesemua sumber yang ada mempunyai keseimbangan mereka masing-masing. Komuniti lestari boleh disifatkan kepada tempat di mana masyarakat mahu tinggal pada masa kini dan masa akan datang. Keperluan setiap orang di dalam komuniti dapat dipenuhkan dan komuniti berasa selamat, sihat dan gembira. Alam sekitar yang akan dihargai, dilindungi dan dipertingkatkan serta kerosakan terhadap alam sekitar dapat diminimumkan dan ekonomi negara dapat dipergiatkan dan peluang pekerjaan bagi komuniti meningkat dan bertambah serta kehidupan bekerja yang lebih bermanfaat. Komuniti lestari jelas merangkumi kepada prinsip-prinsip pembangunan mampan iaitu pembangunan yang menggunakan sumber yang terdapat di dalam persekitaran mereka untuk memenuhi keperluan semua tanpa melupakan keperluan generasi yang akan datang. Dalam membangunkan komuniti lestari, pihak kerajaan perlu memerlukan rancangan, pelaksanaan dan menggalakkan amalan lestari yang dapat memberikan manfaat kepada penduduk komuniti dan alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Syairani binti Kamaruzaman memegang nombor matrik S63013. Sorotan literatur. Suruhanjaya Battleland menyatakan secara ringkasnya mengenai pembangunan mampan. Pembangunan mampan dapat didefinisikan sebagai keupayaan dalam melakukan pembangunan mampan bagi memastikan memenuhi keperluan mereka sendiri. Dalam pembangunan mampan atau juga dikenali sebagai pembangunan lestari, terdapat unsur yang sangat penting iaitu unsur ekonomi, sosial dan alam sekitar di mana unsur-unsur ini sangat penting dalam pembangunan lestari. Secara ringkasnya, pembangunan lestari membawa maksud pembangunan yang memenuhi segala keperluan generasi kini tanpa menjejaskan keperluan generasi pada masa akan datang. Berbalik kepada tajuk perbincangan tugasan iaitu mengenai komuniti lestari. Secara umumnya, komuniti lestari amat berkait rapat dengan pembangunan lestari kerana komuniti lestari mempunyai prinsip yang tidak jauh samanya dengan prinsip pembangunan lestari. Untuk memahami konsep komuniti lestari, seseorang itu seharusnya memahami konsep komuniti dahulu.
Komuniti dapat didefinisikan sebagai sebuah unit sosial sama ada kecil atau besar yang memiliki sesuatu yang sama. Memiliki sesuatu yang sama bermaksud sama dari segi nilai, agama, norma, identiti, bahasa dan sebagainya. Universiti Asbury menyatakan bahawa terdapat 3 fungsi mengenai komuniti yang mana ketiga-tiga fungsi ini saling berkait antara satu sama lain. Fungsi yang pertama ialah merawat, fungsi yang kedua ialah berkolaborasi, manakala fungsi yang ketiga pula ialah mencabar. Berbalik kepada konsep komuniti lestari. Bagi mentafsirkan maksud komuniti lestari, sudah semestinya akan menemui maksud yang berbeza-beza. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap tokoh atau ahli pemikir mempunyai pendapat masing-masing, di mana pendapat yang dikemukakan tidak akan sama dan berbeza antara satu sama lain dalam menyatakan definisi komuniti lestari. Komuniti lestari juga membawa maksud suatu kawasan yang didiami oleh masyarakat dan juga tempat bekerja untuk masa kini dan pada masa depan. Kelestarian tidak akan tercapai sekiranya komuniti di kawasan tersebut tidak memainkan peranan dalam mewujudkan idea komuniti lestari di kawasan mereka. Dalam membentuk komuniti lestari, 3 prinsip utama yang ada dalam pembangunan lestari iaitu masyarakat, ekonomi dan alam sekitar hendaklah digabungkan. Kewujudan komuniti lestari sudah semestinya memberi impak yang positif kepada negara kerana dilihat mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negara Malaysia, iaitu melalui penyediaan peluang pekerjaan yang berdaya saing antara satu sama lain, selain mampu meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti di kawasan tersebut. Dalam merealisasikan pembentukan komuniti lestari, komuniti itu sendiri hendaklah memainkan peranan dalam bergerak secara aktif, mengambil tahu dan sebagainya. Metodologi kajian, kaedah penyelidikan dalam kajian ini telah dibahagikan kepada 2 tahap yang berbeza iaitu sumber data primer, sumber data sekunder. Melalui kaedah ini penyelidikan dilakukan melalui kaedah survey iaitu soal selidik yang menyenaraikan soalan pilihan dan diedarkan di atas dalam talian. Dalam pada yang sama, kaedah survey ini dianggap penting dalam membantu pengkaji untuk memahami sesuatu permasalahan yang kompleks dalam konteks yang lebih luas serta terperinci di samping memudahkan proses pengumpulan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Sumber data primer, menurut Tengku Rohana Yusof, data primer merupakan data yang berasal daripada sumber yang pertama iaitu sumber yang asli iaitu atau merupakan edisi yang asal yang tidak mempunyai unsur pengubahan. Biasanya kaedah ini akan dilakukan secara bersemuka atau hybrid dengan melawat tapak yang ini ingin dikaji serta mengadakan borang soal selidik. Namun akibat kekangan yang tidak diingini iaitu berlakunya pandemik COVID-19 menyebabkan kajian terpaksa dilakukan secara atas talian melalui borang soal selidik dalam Google Form dan diedarkan di aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Dalam sumber data sekunder, menurut Koshero 2021, kaedah sekunder dianggap sebagai panduan untuk mengkaji, menyokong hujah dan fakta yang telah diutarakan oleh responden. Perubahan kaedah yang diperoleh melalui buku yang mempunyai informasi terhadap perkara yang ingin dikaji. Melalui kaedah ini juga, pengkaji dapat memperoleh maklumat tambahan menggunakan beberapa bahan daripada buku, jurnal artikel internet seperti laman sesawan yang sahih iaitu laman sesawan kerajaan dan sebagainya. Saya Nurjana binti Muhammad Idris memegang rubrik S63460. Untuk hasil kajian adalah berdasarkan data daripada Google Form itu sendiri. Ianya terdiri daripada 25 responden di mana 13 lelaki dan 12 perempuan. Kami menggunakan skop responden yang kecil sahaja untuk mendapatkan maklumat ataupun data yang lebih terperinci dan memudahkan kami untuk menganalisis data-data ataupun jawapan yang diberikan berdasarkan
orang kata apa, secara kolektif dan juga secara tepat lah. Okey, di bahagian A kami berdasarkan latar belakang responden iaitu terdiri daripada jantina dan juga umur. Di bahagian B pula adalah pengetahuan tentang komuniti lestari itu sendiri, di mana kami memfokuskan kepada sejauh manakah pengetahuan responden tentang konsep lestari dan komuniti itu sendiri. Yang kedua adalah cabaran dan strategi ke arah pembentukan komuniti yang lestari. Bahagian A, latar belakang responden, iaitu yang pertama, jantina itu data menunjukkan responden lelaki 13 orang bersamaan 52%, manakala responden perempuan 12 orang bersamaan 48%. Maka menunjukkan responden lelaki lebih ramai dalam mengambil cakna tentang isu kelestarian di mana pembentukan komuniti lestari itu sendiri. Yang kedua adalah umur. Responden berumur 18 hingga 20 tahun iaitu 12 orang bersamaan 48%. Manakala berumur 21 hingga 25 tahun 8 orang bersamaan 32%. Selain itu, berumur 26 hingga 30 tahun 5 orang sahaja iaitu 20%. Maka majoriti berumur 18 hingga 20 tahun lebih berminat untuk mengetahui seberapa banyak pembentukan masyarakat komuniti itu, komuniti lestari itu dalam negara ini. Bahagian B adalah berkaitan dengan pengetahuan tentang komuniti lestari. Jadi soalan ini dalam soal sidik kami adalah berkaitan dengan soalan berdasarkan pendapat, iaitu apakah yang anda faham tentang konsep kelestarian itu sendiri. Maka kebanyakan responden menyatakan bahawa lestari adalah sesuatu yang dipertahankan dari masa ke masa tanpa menghabiskan atau merosakkan alam sekitar. Selain itu juga kemapanan, selain itu juga konsep yang memelihara persekitaran agar dapat dimanfaatkan pada masa akan datang. Selain itu penggunaan sumber secara berhemat tanpa menghabiskannya. Jadi kita boleh rumuskan bahawa kebanyakan responden mempunyai orang kata apa, pemikiran yang mana menjurus kepada kelestarian itu sendiri adalah rasa tanggungjawab ataupun rasa kata apa, kepentingan untuk menjaga kebersihan alam sekitar dan menggunakan sumbernya tanpa menjejaskan ataupun menghabiskannya untuk generasi akan datang, ataupun kita kata berlaku pembaziran lah. Seterusnya adalah soalan berbentuk pendapat juga, yang mana apakah yang anda faham tentang komuniti lestari, iaitu antara jawapan daripada responden ialah komuniti adalah yang tinggal di satu kawasan yang sama yang mana persekitarannya yang menyediakan keperluan komuniti. Selain itu kehidupan yang sejahtera. Selain itu juga kelompok masyarakat yang menjaga alam sekitar dengan rasa tanggungjawab. Selain itu juga adalah komuniti lestari membawa maksud satu konsep yang mengandungi prinsip bangunan lestari. Selain itu juga masyarakat yang menitik beratkan penjagaan dan kebersihan alam sekitar tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Jadi kita boleh katakan komuniti lestari ini adalah satu kelompok masyarakat yang mana mereka tinggal dalam satu kawasan yang sama untuk bertanggungjawab atas alam sekitar yang mereka gunakan lah untuk menjaga, memelihara dan memelihara daripada orang kata apa, eksploitasi ataupun kata agar tidak menjejaskan keperluan generasi akan datang lah. Seterusnya adalah setuju ataupun tidak setuju, di mana adakah anda bersetuju berikut merupakan antara cabaran ke arah pembentukan masyarakat yang lestari. Antara cabaran itu base kepada statement ni lah, orang kata kita gambar sebelah kanan ini. Okey, seramai 23 orang bersetuju, iaitu bersamaan dengan 92%, bahawa berikut merupakan antara cabaran yang wujud untuk ke arah pembentukan masyarakat lestari. Manakala seramai 2 orang sahaja yang tidak bersetuju, iaitu bersamaan 8%. Jadi, maka majoriti responden cakna dan sedia maklum bahawa cabaran-cabaran tersebut yang menjadi kekangan untuk membentuk masyarakat lestari. Terakhir adalah base kepada statement berdasarkan gambar di bawah lah, antara strategi mencapai pembentukan masyarakat lestari, iaitu agensi penguatkuasa bersikap tegas dengan melaksana undang-undang kepada pesalah dan tindakan sewajarnya. Yang kedua adalah media massa memperanan sebar kepentingan amalan kelestarian
Dan yang terakhir adalah pendidikan peringkat sekolah dalam mendidik masyarakat ke arah kelestarian. Jadi antara jawapan yang diberikan responden adalah mereka mengatakan benar. Selain itu juga dapat dicapai kerana jika media banyak memberitahu masyarakat tentang kelestarian dan cara menjadi komuniti lestari, maka ia dapat dicapai. Selain itu juga, jika masing-masing main peranan, maka mereka dengan baik, maka masyarakat akan dapat dibentuk menjadi masyarakat lestari. Jadi kita boleh katakan kebanyakan responden bersetuju bahawa berikut merupakan strategi dengan syarat semua mesti memainkan peranan masing-masing. Seterusnya, sikap masyarakat yang hanya fokus kepada kerjaya. Masih terdapat ramai masyarakat yang kurang ilmu pengetahuannya tentang kelestarian dan sikap ambil mudah yang diamalkan oleh masyarakat pada hari ini kerana mereka lebih fokus terhadap kerjaya. Hal ini menjadi satu cabaran ke arah pembentukan masyarakat lestari. Dalam pada itu, masyarakat lebih mementingkan amalan kehendak berbanding amalan keperluan harian. Masyarakat terlalu sibuk dengan melakukan kerja-kerja lain untuk mengejar keuntungan kemewahan semata-mata tanpa mengamalkan konsep kelestarian dalam kehidupan. Bukan itu sahaja, pengkaji mengetahui bahawa terdapat banyak kempen maupun program yang telah disanakan agar membentukkan masyarakat lestari ini kian baik. Namun, program-program yang telah disanakan tidak mendapat sumbangan yang baik dan hangat. Sebagai contoh, amalan 3R turut menekankan penggunaan semula barangan kita semula. Kajian menunjukkan bahawa amalan kita semula ini tidak diguna pakai oleh masyarakat kerana amalan ini menyusahkan bagi sesetengah masyarakat yang terlalu sibuk dengan kerja. Seterusnya, saya akan menguraikan cabaran ke arah pembentukan masyarakat lestari. Cabaran yang pertama adalah mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan. Pada tahun lalu, negara seiring berhadapan dengan cabaran pembentukan lestari di kalangan masyarakat. Keadaan ini juga berlaku ekoran daripada sikap masyarakat yang mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan. Hingga ke hari ini, pihak tertentu masih tercari-cari formula yang terbaik dalam menambah pembangunan dan masyarakat yang lestari. Merujuk kepada deklarasi Rio melalui agenda bersatu memperuntukkan bahawa menggalakkan semua negara mengurangkan pencemaran alam, mengawasi hasil-hasil bumi dengan menjaga habitat sumber jadi dan hidupan liar dengan lebih baik. Seperti yang perkaji tahu, terdapat pelbagai jenis sumber alam di dunia di mana terdapat dua jenis sumber, iaitu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sebagai contoh, kita ada sinaran matahari yang terhad oleh biojisim yang perjanaan semula relatif cepat. Sebagai contoh, kita ada sinaran matahari yang terhad atau biojisim yang perjanaan semula relatif cepat. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, 9 daripada 10 orang di seluruh dunia menghirup udara dengan tahap pencemaran yang tinggi. Di samping itu, gaya hidup yang mementingkan kebendaan. Sikap masyarakat yang lebih mementingkan kebendaan ini telah menjadi salah satu cabaran ke arah pembentukan masyarakat lestari. Dalam dunia tren pasaran, masyarakat lebih mengejar kemewahan. Keadaan ini telah menjadi pembazaran yang telah menyebabkan berlaku kemerosotan alam sekitar. Gaya hidup yang berbeza telah menyebabkan masyarakat mengabaikan kelestarian dalam kehidupan. Keadaan ini sekaligus menghalang pembentukan komuniti lestari. Oleh sebab itu, pendidikan awal sejak kecil lagi amat penting diperhatikan oleh ibu bapa agar anak-anak mereka membesar dalam konsep masyarakat lestari. Jika ibu bapa mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa, niscaya anak-anak mereka akan ketinggalan. Cabaran yang seterusnya dalam membentuk masyarakat yang lestari ialah kurang pemantauan pegawai bertanggungjawab. Keadaan ini merujuk kepada pihak berkuasa tempatan yang kurang cerna terhadap amanahnya. Kurang pemantauan daripada pegawai dalam menyelia segala aktiviti lestari alam sekitar. Hal ini telah menyebabkan masyarakat mengambil sikap sambil lewa terhadap isu alam sekitar ekoran daripada sikap pihak yang tidak mengenakan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar peraturan. Assalamualaikum. Saya Nur Amalina akan menyambungkan pembentangan yang seterusnya, iaitu strategi mencapai pembentukan masyarakat lestari. Strategi yang pertama ialah agensi penguatkuasaan perlulah bersikap tegas dengan melaksanakan undang-undang kepada pesalah dan memberikan tindakan sewajarnya dalam memastikan usaha ke arah pembentukan masyarakat lestari yang efektif. Strategi penguatkuasaan perlu bersikap tegas. Ini kerana penting untuk dilaksanakan bagi mengurangkan kerosakan pada lestari dan masyarakat.
Di Malaysia, telah lama wujud perundangan berkaitan dengan alam sekitar. Antaranya, perundangan yang berkaitan dengan alam sekitar ialah Enakmen Air Bab 146/1920, Ordinans Sumber Asli 1949, Harta Pembandaran dan Lembaga Bandar, Pindaan Akta 289/1975 dan lain-lain perundangan alam sekitar. Strategi yang seterusnya ialah media massa berperanan sebar kepentingan amalan kelestarian. Sebagaimana yang telah diketahui, media massa merupakan penyebar saluran maklumat yang utama di negara kita. Kini telah banyak iklan serta pesanan daripada pihak kerajaan menerusi media massa tentang penjagaan alam sekitar serta amalan kehidupan lestari. Justru itu, media massa dapat menentukan arah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih tinggi dan pemodenan negara dapat dilaksanakan. Selain itu, maklumat juga dapat diperolehi melalui cabang-cabang media massa yang lain seperti televisyen, radio, akhbar, majalah dan sebagainya. Strategi yang terakhir ialah pendidikan peringkat sekolah. Dalam mendidik masyarakat ke arah kelestarian, peranan pendidikan formal di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi juga mampu membentuk komuniti yang lestari dengan menyediakan sukatan pelajaran yang menerapkan elemen-elemen alam sekitar. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh mengadakan kempen bergotong royong menghijaukan kawasan sekolah. Program penghijauan ini boleh dilakukan dengan menanam pokok di sekitar kawasan sekolah. Selain mencantikkan sekolah, ia juga memberikan hasil untuk dimakan. Penanaman pokok ini juga sebenarnya telah membantu menambah pengeluaran gas oksigen yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Kesimpulannya, secara keseluruhan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil penulisan kajian ini, iaitu strategi yang bagus dan berkesan jika diambil dan diamalkan oleh pihak masyarakat setempat dalam mencapai kelestarian kehidupan. Setiap strategi yang dinyatakan merupakan antara usaha yang memperkasakan masyarakat untuk mengamalkan penggunaan secara lestari. Berbagai pihak juga turut bekerjasama dalam memberikan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya penggunaan lestari. Program atau kempen yang dijalankan bagi meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap penggunaan amalan lestari ini perlu diperkukuhkan bagi menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut. Sekian sahaja, terima kasih.